kita nak cuba mahirkan lagi So, bila soalan ni berkali-kali kita buat, jadi kamu akan lagi faham. Okay. Rajah 3 menunjukkan satu rancangan TV pendidikan. Okey, ahli kimia menggunakan unit mol untuk menyukat kuantiti bahan. Apakah yang dimaksudkan dengan 1 mol? Okey, apa dia yang dimaksudkan 1 mol? Siapa boleh jawab soalan ni tanpa rujuk apa-apa? Siapa boleh? Boleh? Katakanlah ni exam, you sebut je. Siapa boleh jawab? Terus je jawab. Terus ada dalam kepala. Boleh? Tak nak siapa cuba? Tak berani? Malu? Okey, tak apalah. Kalau macam tu ni saya bagi ni terus simpan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan 1 mol? 1 mol ialah kuantiti. Ni kuantiti bahan. Kuantiti bahan yang mengandungi berapa? Bilangan zarah yang dia suatu kuantiti bahan yang mengandungi bilangan zarah yang sama dengan bilangan atom. Kita bandingkan dengan apa? Biasanya dengan apa? Atom apa? Atom yang mengandung yang sama dengan bilangan atom dalam 12 gram atom karbon 12. Ke ada jawapan lain? Kuantiti bahan yang mengandungi bilangan zarah yang sama dengan bilangan atom, bilangan zarah yang sama dengan bilangan atom dalam 12 gram atom karbon 12. Okey, kita tahu bahawa karbon 12 ni dijadikan sebagai atom perbandingan. Okey, ke ada jawapan lain? Okey, berapa bilangan zarah? Bilangan zarah ialah 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Itu adalah, okey, ada apa-apa soalan? Boleh? Terus ingat, kuantiti bahan yang mengandungi bilangan zarah yang sama dengan bilangan atom dalam 12 gram atom karbon 12. Kejap, ada tak maksud lain? Ini saya ambil daripada ni, kok saya ada yang lain je. Definisi yang lain kejap. Kita tengok dalam buku nilam pula ada tak maksud bagi bilangan ion. Okey, bilangan ion. Sekejap saya cari dalam buku nilam kok ada. Dekat lebih ini bukan. Ini bab 1, kita pergi bab 2. Ini model atom, sorry, model atom. Okey, ini maksud jisim molar.
Konsep mol. Apakah itu mol? Nampak ni? Suatu mol ialah jumlah kuantiti yang mengandungi bilangan zarah seperti mana bilangan atom. Apa yang saya salah ni? Sekejap saya tukar dalam. Satu mol ialah jumlah kuantiti yang mengandungi bilangan zarah seperti mana bilangan atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Di mana ataupun kamu kata satu mol bahan ialah jumlah kuantiti yang mengandungi bilangan zarah iaitu sama ada atom, ion atau molekul yang tetap iaitu 6.2. So ada persamaan tak ya ni? Okey. Yang sama dengan bilangan atom dalam, okey lebih kurang okey sama. So hitungkan bilangan zarah dalam 0.01 mol besi. Macam mana nak kira bilangan zarah dalam 0.01 mol besi? Dia ingat ni, bilangan mol ialah bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. So sekarang kita nak cari bilangan zarah. Bilangan mol sama dengan bilangan zarah bagi nombor Avogadro. Sekarang kerja kita nak cari bilangan zarah. Ya, macam mana nak kira bilangan zarah? Bilangan zarah sama dengan apa? Bilangan mol darab nombor Avogadro. So berapa bilangan mol besi? 0.01 mol darab dengan nombor Avogadro. Berapa nombor Avogadro? 6.02 darab 10 kuasa 23. Cuba kira berapa jawapannya? Berapa Wan? Tekan je kalkulator. 6.02 6.02 darab 10 kuasa negatif 10 kuasa 21. 21. Faham? Okey. Ada apa-apa soalan lain? Okey. So kita dah dapat ini adalah bilangan zarah. Okey. So tuliskan ini. Tuliskan persamaan di bawah persamaan di bawah adalah bukan persamaan kimia yang sebenar. Okey, bukan soalan. Okey. Ferrum bertindak balangan oksigen hasilkan ferrum 2 oksida. Seimbangkan? Kita nak seimbangkan. Daya berapa daya? Ferrum ni berapa nak letak? Nak letak berapa daya? Ni 2, nak letak berapa? Wan? Sal nak cuba Sal. 4 ferrum. 4 ferrum. Lagi yang ini? 3. Yang ini? 2. Seimbang lah. Ini 4 ferrum, 2. Okey, 6. Okey, bagus. Jom, ini 3, 6. Okey, 3 ke 2, 6. Ini 6. Okey, ini rasa semua boleh. Okey. Dah seimbang dah. Tafsirkan persamaan ini secara kualitatif dan kuantitatif. Apa maksud kualitatif? Kualitatif dan kuantitatif. Okey, so kita tengok dari segi
Kita tengok dari segi kuantitatif. So dia punya persamaan dia didapati bahawa kuantiti ni yang boleh diukur. Kuali ni apa tak boleh kira. Contohnya kat sini kita boleh nampak lah kat sini kat depan ni. Ini adalah berapa mol depan ni? 4 mol. 4 mol pepejal ferrum. Kenapa saya kata pepejal? Ni solid ya, pepejal. Nak tambah 2 tu. Yang tu tak, tu kelapa sawit. Dua-dua, ada 2 plastik. Kejap. Mesti ada 2 dalam tu. Ke kat atas tu? Sorry. 4 mol pepejal ferrum. 4 mol pepejal ferrum bertindak balas. Bertindak balas dengan apa? Dengan ni berapa mol ni oksigen? 3 mol oksigen. Bertindak balas dengan 3 mol oksigen. Menghasilkan berapa? Menghasilkan 2 mol ferrum 2 oksida. Okey, itu adalah tafsiran secara kualitatif. Kualitatif ni apa dia? Yang kita nampak yang fizikal dia lah, ferrum, oksigen, ferrum, oksida. Okey, kalau kuantitatif dia nak mesti sebut jumlahnya. Jumlahnya 4 mol ferrum bertindak balas dengan 3 mol oksigen hasilkan 2 mol ferrum 2 oksida. Okay, faham Itu adalah tafsiran dia secara kualitatif dan kuantitatif. Ini kan senang tapi ada yang tak boleh jawab sayang. Okay, 2 markah yang tu. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Faham? Okey, seterusnya. Ini pun senang. Okey. So saya nak kamu buat sekarang. Alkenai adalah suatu hidrokarbon tak tepung. E mengandungi 85.7% karbon, 14.43 hidrogen mengikut jisim dan jisim molekul reaktif bagi E ialah 42. Tentukan formula empirik bagi E. Okey, cuba buat sekarang. Buat dalam bentuk jadual. Okey. Tak buka lah. Buka yang tu. Tempat mana? Dengan ais lah. Tak kapal tu. Dia bersih kan. Tengok.
Nak bagi nak tengok cushion ni. Dia nak nak tengok cushion ni. Apa jinak? Mana? Ya. Oh ya. Apa ya? Ya, Saudara. dia ada buat perempuan. Dia nak cari. Okey, sama balik Okey. So macam mana nak buat? Berapa dapat? Aina dapat berapa? Nisbah teringkas dia. 1/2. 1/2. Cuma kita buktikan. Okey. Buatlah. Mesti buat ya. Okey, dia ada metana. Kalau dia kata alkena dia cuma ada apa? Ada karbon dan hidrogen. Okey. Mesti letak karbon di depan, hidrogen di sini. Okey. Okey, ini persen dia persen jisim. Okey, so yang langkah pertama buat apa? Mesti tulis dia punya peratus dulu. Jisim peratus. Peratus karbon ialah 85.7. Lepas tu tak payah tulis. Hidrogen 14.3. Okey, kemudian yang kedua kita cari apa? Kita cari bilangan mol. Okey, berapa bilangan mol? Jisim bahagi jisim molar. So 85.7 bahagi berapa jisim molar karbon? 12. So dapat berapa ni? Berapa Cuba kira. 14.3 bagi 1. So ini 14.3. Yang ni berapa? 85 bagi 7. Siapa yang dah kira berapa? Jangan solat. 7.14. 7.14. Okey, so kita cari ni nisbah teringkas kan? Nisbah teringkas. Macam mana nak cari nisbah teringkas? 7.14 kita bahagi dengan yang paling ringkas, yang paling rendah 7.14 lah. Ya, dapat 1 yang ini 14.3 bagi 7.14. Ini dapat 2. So nisbah dia 1/2. So formula empiric dia. Formula empiric ialah C. Okay, bila kamu dah buat ni jadual, terus buat formula empiric. CH2. So dapatlah formula empiric CH2. Okay. So tentukan formula molekul bagi E. Dah kira formula empiric, tentukan formula molekul bagi E. Macam mana nak tentukan formula molekul dia? Dia bagi maklumat apa-apa tak? Tentukan formula. Okey, dah dapat formula ni. Tengok kat sini. Okey. Okey, dia dah bagi kat kita. Formula relatif bagi E ialah 42. So tak ada masalah lah bagi kita. So CH2 and sekarang kita nak cari N ni, bilangan ni. Dan kita tahu formula relatif dia adalah 42. So C ni berapa? Karbon 12 tambah 1 N. So 42. So 12 tambah 2 jadi 14 N sama dengan 42.
So N ialah 42 bahagi 14. N kamu ialah 3. So formula molekul dia C3H C3H6. Dapatlah ini sebab dia dah bagi dah, sebab dia kata ini formula of gisim molekul reaktif bagi E adalah 42. So 42 kita gantikan ni, so dapatlah dia formula molekul bagi E iaitu C3H6. Okay, so untuk nak dapatnya mesti dulu cari formula empirik. So dapatlah jawapannya. Senang tak? Senang, terima kasih. Alright. Kosong lah. Tunggulah. Macam nak? Ini kan meja ni nak. Yang lantai. Yang meleh. Lepas tu itu dah kering. Ambil kain tu masuk dalam lubang tu, ambil yang ayak dia, lap semua. Yang putih tadi tu letak dalam tu. Okey. Tak. Okey, ada apa soalan? Tak ada Tak ada, kita teruskan dengan soalan SPM 2016. Okey. Soalan ni lebih kurang sama seperti di atas. Okey, tumbuhan hijau menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. So kita tumpukan kepada glukosa. Formula molekul bagi glukosa ialah C6H12O6. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul? Okey. Ada tak siapa-siapa boleh nyatakan formula molekul tanpa melihat rujukan? Boleh? Okey. Tak apa. Formula molekul ialah formula kimia. Formula molekul adalah formula kimia yang dekat pandang yang menunjukkan bilangan sebenar. Kalau empirik tak menunjukkan bilangan sebenar kan? Bilangan sebenar atom mesti ada perkataan atom. Setiap jenis atom, setiap jenis unsur. Setiap jenis unsur di dalam sesuatu molekul, sesuatu sebatian. Okey, formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom, setiap jenis unsur di dalam sesuatu molekul atau di dalam sesuatu sebatian. Okey, di dalam sesuatu molekul, sesuatu sebatian. Di dalam molekul sesuatu. Okey. Panjangnya kejap saya tengok, kita tengok dalam ni definisi dalam buku Nilam ni, formula molekul. Ini atom BM. Formula kimia, formula empirik, formula yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas.
bagi bilangan atom setiap unsur yang terdapat di dalam sesuatu sebatian. Formula molekul suatu sebatian menunjukkan bilangan sebenar atom bagi setiap unsur yang terdapat dalam satu molekul sebatian. Yang tu panjang, ambil yang ni lah. Ambil yang ni. Formula molekul suatu sebatian menunjukkan bilangan. Okay, ambil ni. Formula molekul suatu sebatian menunjukkan bilangan sebenar atom bagi setiap unsur yang terdapat dalam suatu molekul sebatian. Boleh tulis yang ni sebagai ni. Kalau formula empirik, nisbah nombor bulat teringkas bagi bilangan atom setiap unsur yang terdapat di dalam sesuatu sebatian. Itu beza dia. Okey, dah tulis dah? Okey. Nanti buat apa? Sebab apa? Nanti bila kamu ulang kaji, bila nak esok kamu tengok balik. Soalan dia lebih kurang je macam ni. Dia balik-balik soalan macam tu je. Okey, seterusnya. Okey. Dalam sesuatu ni saya punya ni panjang sangat. Okey, boleh padam lah dalam suatu sebatian, cukup lah ini. Dalam sesuatu sebatian pun dah cukup lah. Okey. So tulis formula empirik bagi C6H12. So formula empirik dia macam mana? Kita bahagilah yang teringkas. So 6 kita bagilah 6. So bila kita bahagi 6, kita akan dapat CH 6 kali 2O. So ini adalah formula empirik. Faham tak? Kalau tak faham, tanya macam mana dapat ni? Semua faham? Macam mana dapat formula empirik jika dia beri formula molekul? Kita bahagi je dengan nombor bulat yang teringkas tu. Yeah? Okay. So, persamaan kimia bagi fotosintesis adalah seperti di bawah. 6 karbon dioksida dengan 6 air akan hasilkan glukosa dengan oksigen. Ini fotosintesis. Berikan 3. Siapa yang belajar biologi ni, kamu belajar semua ni kan? Siapa yang tak belajar biologi, so at least kamu kena tahu tak, karbon dioksida sangat-sangat diperlukan. Untuk apa karbon dioksida diperlukan? Untuk menghasilkan glukosa. Karbon dioksida bersama-sama dengan air, okey, diperlukan untuk sintesis glukosa. Dan dalam masa yang sama dia menghasilkan gas oksigen. Okey, itulah kepentingan fotosintesis di mana dia menghasilkan sumber oksigen dan dia menggunakan karbon dioksida yang kita bebaskan melalui respirasi, pengaratan, pembakaran karbon dioksida tersebut diguna. Okey, so berikan 3 maklumat yang boleh ditafsir dalam persamaan kimia itu. Okey, kita tafsir. Tapi dekat sini dia sama sebenarnya jawapan dia untuk tafsirkan ni. Tapi yang ni dia dah bagilah tafsirkan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ini dia cakap tafsirkan. So benda yang sama. So apa boleh kita tafsirkan di sini? 6 mol apa? Karbon dioksida bertindak, kenapa? Dia bukan udang, biarlah. Bertindak balas dengan udang, biarlah, ya baik kat dia. Sorry ni. 6 mol karbon dioksida bertindak balas dengan berapa mol air? 6 mol air. Untuk menghasilkan 1 mol glukosa C6H12O6. Untuk menghasilkan 1 mol glukosa dan 6 mol oksigen dibebaskan. Okey, so dapat 3 markah.
Okey, itu dia tafsirannya dari segi kualitatif dan kuantitatif. Okey, ini soalan SPM tahun 2016. Nanti kan saya cari lagi banyak soalan-soalan sebenarnya, cuma kita tak sempat ni. Right? So, ada berapa soalan sekat ni yang faham? Okey, nak salin-salin dulu. Okey, kejap lagi kita buat soalan AC. Yang boring pula soalan ni kan. Okey, paku besi yang terdedah kepada udara dan air menghasilkan karat. Fe2O3 ni karat. Persamaan kimia untuk tindak balas adalah seperti berikut. Ni dua kat sini ni. Ferrum, paku besi, bertindak balas dengan oksigen. Dalam masa yang sama diperlukan air, H2O. Hasilkan ferrum 2 terhidrat ataupun karat. Formula karat Fe2O3 H2O. Okey. So seimbangkan persamaan kimia untuk tindak balas untuk menentukan X dan Y. Okay. Cuba seimbangkan. Nak tulis berapa X. Nah, ini dengan dia. Ada? Ada apa? Ustaz tak keluar. Tu. Ni yang semalam ni. Kau apa lah? Yang punang. Kita ni. Okey, cuba seimbangkan. Program bimbingan Al-Quran hari ini ditangguhkan ke hari berikutnya. Apa? Tak cakap lah Ustaz dah, takkan nak beritahu aku ada apa. Mak Loli masuk tu, dia nak apa? Wow, ayam masak pizza. Ni bawang muka tu. Nak apa? Cikgu, Ya, yang O dekat Y tu 2 yang O dekat. Kau ni apa-apa? 2 Tengok ini 4 kan? So tengok Bukan yang cikgu padam tu. Tu 2 ke 3? O2. Oksigen kan O2. Kan dia buat dalam buku tu kan dia buat O2 macam tu kan. So saya padam, saya buat 2 lah kat sini. H2 kan sepatutnya kan di bawah. Ha? Okey, tengok ferrum ni ada berapa kat sini? 4. Ya, 4. Ya, 4. So ferrum ada 4. Ya. Y ni oksigen ada berapa? 2. 3. Ya, 3. Sini ada 6 Kat sini ada 2 kali 3, 6, 7. Nampak? 2 kali 3, 6, 7. So ini ada 2, 4 je. So kat sini nak letak apa supaya ada 7? Ini letak 3 lah kan? 3. Cikgu, yang H2O belakang tu? Ya, ni 2 kali 3, 6 kan? Tambah 1, 7. Faham? Boleh? Oksigen kan ada 7. Kat sini pun kena 7 jugalah. So kat sini sebenarnya letak 2. So 2 baru 3. Kalau kita letak kat sini 3 jadi 6. 6 tambah 1 so seimbanglah jadi 7. Boleh Okey. Sekarang hidrogen ada berapa? Hidrogen ada 7. 2. Hidrogen ada 2 sekarang kan? So kat sini 4. So, Tambah 2. Tambah 2. Tapi oksigen dah berubah lah kan? Betul tak oksigen berubah?
Yelah, oksigen jadi 2 kali 3, 6. Betul lah kamu tanya. Kamu cakap tadi 2 kali 3, 6. Tambah 2 kali kosong, 2. Jadi 8. Sini 3 kali 2, 6. 2 kali 2. So seimbang. Betul-betul seimbang. So 3, 2. Faham Betul lah kamu cakap tadi. Betul, saya yang salah tadi. Kamu kata oksigen di belakang tu tak darab. Saya tak darab. Saya kata 7. Okey. Boleh So, nyatakan bilangan mol ferrum yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol ferrum 3 oksida terhidrat. Berapa mol? Bilangan mol ferrum. Macam mana nak tengok? Untuk menghasilkan 1 mol ferrum 3 terhidrat. Sekarang kita nak hasilkan 1 mol saja. Saya nak kira bilangan mol. Siapa tahu yang ni? Sekarang ferrum, okey. Sekarang ini 4 mol. Sekarang 4 mol. 4 mol ferrum menghasilkan berapa mol karat? 2 mol. Okey, sorry. Kalau nak buat nisbah apa? Kalau nak buat nisbah yang diberi, kita nisbahkan dengan yang sorry. So sekarang dia kata nyatakan bilangan mol ferrum. Kita nak cari ferrum yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol ferrum 2. So dekat sini berapa mol ni? Ni 2 mol. So 2 mol. Okey, so ini 2 mol. Okay. Kalau kita tengok kat sini, soalan nyatakan bilangan ferrum. Ini 2 mol, ini 4 mol. So dia kata nyatakan bilangan mol ferrum yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol. So maknanya kita nak 1 saja kat sini. Kalau ini 1 mol, berapa mol ferrum? Mestilah separuh, setengah daripada ni. So ini mesti 2 mol. Faham tak? Faham tak ni? Ataupun kamu buat perkaitan yang diberi disebahkan dengan yang nak dicari. So apa yang kita nak cari? Kita nak cari ferrum 2. So yang diberi ni. Kalau 4 mol ferrum, nisbah dia 2 mol ferrum 2 terhidrat. Okey, tapi soalan dia nak saya terbalik. Soalan dia nak 1 mol. Okey, sorry saya silap lagi. 2 mol ferrum, 2 mol, 4 mol ferrum. Sekarang kita nak 1 mol. 2 mol ferrum. Nyatakan bilangan mol ferrum. Okey. 4/2 darab 1. So jawapannya 2 mol lah. So ini 2 mol. Faham tak? Dah faham tak ni? Okey, nisbah dia. Boleh? Ni berdasarkan boleh. Ni berdasarkan persamaan. Okey. So kita yang pertama kita tulis yang diberi, yang kedua tulis yang nak dicari. So dia kata nak dicari apa? Ferrum. Yang diberi ni kita ambil yang ke atas tu 2 mol karat ferrum 2 oksida terhidrat. Okey, adalah dihasilkan daripada 4 mol ferrum. So kalau 1 mol saja 4/2 darab 1 lah. So dapatlah 2 mol. Separuh lah maksud dia kalau kita congak biasa. Atau markah je kan? Okey. Okey, tak ada apa-apa. Soalan faham? Faham? Kita teruskan. Hitung jisim formula relatif JMR bagi ferrum 2 terhidrat. Okey, hitung jisim formula relatif bagi ferrum 2 terhidrat. Macam mana nak kira? Cuba kira sekarang. Senang je ni.
Dah diberi dah. Cuba kira. Kenapa Abah nak ambil? Tak tahu apa ni? Abah nak ambil ke? Abang ni tak cakap. Ha? Udah aku. Aisyah buat balon tak? Abah nak ambil ke? Tak bawa. Tu makna tanya. Abah nak ambil ke? Bila? Sekejap lagi. Baju dah siap? Tak tahu kakak macam tengah solat tak tahu baca tak. So macam mana nak kira? 2 darab 56 tambah oksigen 3 darab 16 tambah Ini bukanlah 2 kali 1 tambah 16. Cuba kira dapat berapa? Berapa dapat? 100? 2. Tak dengar. 178. Betul tak? Betul tak segi mana? Betul Ada berapa soalan lain? Kan dapat yang lain? Tak ada. Nah kan? Okey. Terus-terusnya. Okey. Nampak soalannya pun lebih kurang tu yang ditanyakan. Okey, Rajah 3.1 menunjukkan formula struktur bagi sebatian Q. Okey, kalau kamu ingat ni apa ni Q? Ada C, O, O. Kita dah belajar dari itu. Ingat tak apa ni? Sejenis apa? Apa nama dia? Tak ingat? Di tengah-tengah ada ni. Ini adalah sejenis ester, ya. Okey. Kita balik tengok lagi. So, apakah yang dimasukkan dengan formula molekul? Okey, kalau dapat ingat lagi sekali, tulislah sendiri. Cuba ingatkan. Formula molekul ialah sebatian yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi setiap unsur yang terdapat dalam satu molekul sebatian. Okey, bersalin ini. Benda yang sama. Jadi maknanya kamu berulang-ulang benda yang sama, jadi kan dia jadi senang untuk kamu. Formula molekul bagi suatu sebatian menunjukkan bilangan sebenar bagi setiap unsur terdapat dalam satu molekul sebatian. Okey, dah Okey, dah.
So, dah formula molekul dah. Lengkapkan jadual di bawah. Ini formula struktur. Jadi formula molekul ni apa? Tengok macam ni. C. C ni ada berapa? Ada berapa H? C. Ada berapa C? 1, 2, 3, 4. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. So C 4. H ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H ada 8. O ada berapa? O ada 2. So dapatlah formula molekul. Ini formula struktur yang kita dah belajar tu kan. Okey, formula empirik kita bagi yang paling ringkas. So nombor berapa yang paling ringkas? 2. So ini jadi C2H4O. Ini adalah formula empirik. So daripada sini kamu boleh bezakan apa dia formula struktur, apa dia formula molekul, apa dia formula empirik. Faham ya? Okey. Okey. Jisim molekul relatif bagi Mg3x42 ialah 262. Apakah jisim atom relatif bagi elemen X? Macam mana buat? Senang je kan? Mg3 kita tahu. 3. Okey, jadi Mg3 cuba buat XO cuba. Berapa jumlah dia? Berapa JMR dia? 262. Sekarang kita nak cari X. Okey. Okey, cuba sambung. Senang je ni. Cuba. Mg dah diberi. X je tak tahu. Kau dapat berapa? X? 31 31. So ini 3 kan? 24 betul 31. Tambah 2 kali X tak tahu. Tambah. Ini jadi 8 lah kan? 4 kali 2 8. Darat dengan O 16. 262. Dapat apa? 300 kan? Ni. Ya. 24. Tambah. $200. Okay. Dapat. Senang dia kan?
Okey. Okey, Rajah 3.2 menunjukkan susunan radas bagi pemanasan serbuk kuprum 2 karbonat. Baru je hari tu kita bincang ion and ion tu. Okey, serbuk kuprum 2 karbonat. Kita panaskan. Dan kita sambungkan dengan air kapur. Air kapur ni. Okey, ingat dalam melukis ni pun dia ambil kira pastikan bahawa ini ke dalam. Jangan lukis macam ni. Salah. Mesti ke dalam sikit. Dan pastikan dipegang. Katakanlah dia suruh lukis ujian untuk bentuk air kapur. Macam ni caranya. Okey, dan pastikan dia dipegang oleh kaki retort. Lukis sikit macam ni pun tak apa dah. Dan satu lagi, pastikan salon ni tak ke bawah sampai sini. Dan pastikan juga dia tenggelam. Ada yang lukis sampai sini je. Okey, kalau tidak gas tu habislah. Dia tak tenggelam. Okey, itu sangat penting dalam lukis. Okey, so nyatakan satu pemerhatian. Okay, kita tahu bila kuprum 2 karbonat dipanaskan ke urai, of course lah dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Kita tahu karbon dioksida ni apa berlaku? Dia akan mengerohkan air kapur. So perhatian yang berlaku, apa yang didapati ialah gelembung gas. Ada warna tak? Tidak berwarna. Tetap dibebaskan. Gelembung gas tidak berwarna yang mengerohkan air kapur dibebaskan. Gas tu tak warna tapi sifat dia mengerohkan air kapur. So, gas yang terasil of course lah karbon dioksida. Karbon dioksida. Okay, write equation. Macam nak lukis? Okay, tulis sekarang. Kuprum karbonat. Kena belajar kan? Senang lah kan? Tak salah dah ni. Kuprum karbonat. CuCO3 dipanaskan. Hasilkan apa? Dia dipanaskan. Kuprum oksida dan membebaskan gas apa? Karbon dioksida. Okey, seimbang tak? Kuprum. Oksigen ada 3. Okey, seimbang. Dapatlah 1 markah. Faham Senang je ni soalan ni. Soalan ni. Soalan yang pertama. Khususnya. Ini complicated sikit. Okey, saya nak kamu kira yang ini. Okey, persamaan dah buat. Okey, cuba kira. Okey, 6.4 gram serbuk kuprum karbonat dipanaskan semasa eksperimen ini. Hitung isi padu gas yang dibebaskan. Okey, cuba kira. Kira dulu. Kalau tidak kamu saya bagi jawapan ni, kamu tak tahu apa kamu punya masalah. Okey, kira dulu. Okey, so sebab itu dia dah bagi kat kamu apa? Persamaan daripada awal. Persamaan ni sangat berguna. Di mana kuprum karbonat bila dipanaskan hasilnya adalah kuprum oksida dan membebaskan gas karbon dioksida. So kita lepas tu buat apa? Tulis maklumat. Lepas tulis maklumat, cuba buat dulu. Cuba dulu. Tidak tak tahu kan? Okay, buat ni. Bagi masa 3 minit ke 2 minit. Siapkan. Buat ni pun tak ni.
Okey dah? Berapa jawapannya? Berapa jawapannya? Macam nak kira? Okey. Langkah pertama tulis, katakanlah ini soalan dia tak bagi persamaan. Langkah pertama tulis persamaan. Langkah kedua buat apa? Tulis maklumat. Apa maklumatnya? 6.4 gram serbuk 2 karbonat. So tulis 6.4. 6.4 gram. So ini apa? G6. Kumpulan karbonat dipanaskan dalam eksperimen ni. Hitungkan gas yang dibebaskan. Gas apa? Yang ni mana satu gas? Yang ni je lah kan? So dia nak suruh cari apa? Isi padu. Okey, apa-apa pun dalam kes kita kira apa? Bilangan mol. Nak kira bilangan mol apa? Karbon dioksida kita tak dapat, kita tak tahu bilangan mol dia apa sebab dia tak bagi apa-apa pun, tapi maklumatnya hanya dia bagi dekat kumpulan karbonat. So bilangan mol kumpulan karbonat. Macam mana nak kira bilangan mol? Dia bagi G-sim. So mana satu formula yang kamu nak guna? Bilangan mol sama dengan G-sim bagi G-sim molar. So berapa G-sim? 6.4. Bahagi berapa G-sim molar bagi kumpulan karbonat? 64 tambah karbon berapa? Karbon 12 tambah oksigen 16. So berapa? 124. 124. Jadi 6.4 bahagi 124 0. Cuba bagi. Ini 124. Jadi 60 bagi 124. Berapa mol lah Pak? 0.05. 0.05. Ya, 0.5 mol. Alright, faham? Okey, dah dapat tu kita buat nisbah. Apa nisbah? Nisbah yang diberi, nisbahkan kepada yang nak dicari. So, apa yang diberi? Ni berapa mol asal ni? Ni 1 mol. Ini pun 1 mol. Jadi 1 mol kumpulan karbonat nisbahkan dengan 1 mol oksigen. Karbon dioksida. Ni yang diberi, nisbahkan yang dicari. Yang nak dicari, kita nak cari isi padu ni lah. Tapi kita kena dapatkan dulu bilangan mol karbon dioksida. Kita dah tahu bilangan mol kumpulan karbonat. So kat sini berapa kita dapat? 0.05 mol kumpulan karbonat. Maka bilangan mol karbon dioksida juga 0.05 mol karbon dioksida. So kita dah dapatlah bilangan mol dia. Tetapi dia nak apa? Isi padu. Gunakan formula ni. Bilangan mol sama dengan isi padu bagi isi padu molar. Sekarang kita nak kira isi padu. Isi padu sama dengan bilangan mol darab isi padu molar. So kita boleh kira isi padu. Isi padu sama dengan isi padu CO2 sama dengan bilangan mol darab apa? Isi padu molar. So berapa bilangan mol dia? 0.05. Isi padu molar dia berapa? Yang diberi? 24. Ya, 24 darab 24 desimeter padu. Kita dapat berapa? 1.2. 1.2. 1.2
Mol. Ni mol So jadi mol. No. 1.2 desimeter padu. Desimeter padu ni nak isi padu kan. Ni mol. Okay. So akan jadi 1.2 mol. Okay. Kita tukar kepada cm jadi apa? Darab 1000. Jadi 1, 2, 0. Betul tak? Ke satu lebih? Sentimeter padu. Okey. Ada apa-apa soalan? Senang kan? Saya tak ada soalan ni. Okey, dah boleh buatlah semua. Okey, tapi inilah bentuk soalan yang biasa ditanya. Sempatlah ni nak bincang soalan esei ni. Kita habiskan dulu, kalau sempat kita dapat soalan pun jadilah. Kita habiskan dalam setengah. Okey, setakat ni ada berapa soalan? Nak teruskan Terengganu. Okey. Okey, dah? Alright. Rajah 3 menunjukkan formula struktur bagi sebatian X. Okey. Nyatakan satu nama bagi unsur yang diwakili dengan simbol C dalam rajah 3. Nyatakan nama bagi unsur yang diwakili simbol C. Apa nama unsur ni? Congak ke? Koko ke? Apa nama dia? Karbon. Ya, senang soalan kan? Karbon. So, apakah maksud formula empirik? Saya bagi kat sini lagi senang. Okey, formula empirik. Formula yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas bagi bilangan atom setiap unsur yang terdapat dalam sebatian. Formula yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas bagi bilangan atau unsur terdapat dalam sebatian. Salin ini adalah formula empirik. Bahasa tulis tu terus hafal tak dekat kepala. Okay, keywords dia nisbah nombor bulat teringkas bagi bilangan atom setiap unsur yang terdapat dalam sebatian. Itu keywords dia. Okey dah. Seterusnya. Alright. Tuliskan formula molekul dan formula empirik bagi X. Formula molekul dia apa? Okey, saya ajar ada berapa karbon? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So C4 H ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. O dia ada 2. C4 H8 O2. Itu adalah formula molekul. Formula empirik dia C2 H4 O. Empirik molekul. Senang kan? Alright, dah. Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara formula molekul dan formula empirik dalam C1. Nyatakan satu persamaan. Persamaan dia mengandungi. Okey, cuba tengok dua-dua ni. Apa yang sama?
kedua-duanya terdiri daripada unsur, mengandungi unsur yang sama. Nampak tak? Karbon. Perbezaan dia beza dia bilangan atom. So kita tulis persamaan dia. Persamaannya terdiri daripada unsur yang sama. Okey, kalau ini persamaan. Perbezaan mengandungi bilangan atom yang tidak sama. Okey, maknanya bilangan atom dia tak sama. Tapi yang sama apa? Bilangan yang sama ialah jenis unsur. So dapatlah 2 markah. Okey. Okey, tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara sebatan X dengan magnesium. Sebatan X tu kita tulis apa tadi? Sebatan X. Sebatan X yang mana? Sebatan X. Sebatan X 4H8O lah kan? Okey. C4H8O tu bertindak balas dengan logam magnesium. Hasilkan. Okey, kamu ingat tak yang kita dah belajar? Okey, apa berlaku? Ini apa ni? COOH ni. Ini adalah kumpulan karboksilik. So, ini adalah propanoid. Okey. So, benda ni bila dia bertindak balas dengan magnesium, apa yang berlaku ialah dua hidrogen ni akan hilang. Okey, hidrogen ni akan hilang dan akan digantikan dengan magnesium kat sini. Ya. Boleh? So apa yang berlaku ialah okey. So ini akan diganti akan jadi, ini akan jadi CH3, CH2, COO. Kemudian akan ditambahkan dengan ini akan jadi 2. Okey, sebab dia 2 mol. So akan ditambahkan dengan magnesium. Ya. Yang ini kamu kena ingat balik yang kamu dah belajar maksud apa kamu formula sebatian karbon yang itu. So dia akan jadi C3H7 ini sama je COOO ni. Tapi ingat dia ada 2 Mg dan membebaskan gas hidrogen. Dan dia berlaku 2 kali. So ini adalah 2 juga. Sebab ini 2. Okey. Ini memang agak susah juga ni. Ini 2 mol. Kamu tak ingat lah habis. 1 mol. 1 mol. Ini pun 1 mol. Okey. Okay, salin ni.
Okey, hitung jisim magnesium yang bertindak balas lengkap dengan 1 mol X. Hitung jisim magnesium yang bertindak balas lengkap dengan 1 mol sebatian X. So kita nak kira ni. Ya. Okey, so sekarang kita cari bilangan mol dulu. Okey, kita cari macam perkaitan biasalah. Yang diberi ialah okey, sekarang kita nak cari apa? Hitung jisim magnesium. So yang maklumat yang kita dapat 2 mol C4H8O2 disebahkan dengan berapa mol magnesium? 1 mol magnesium. Okey, tetapi dia kata dengan 1 mol sebatan X. Kalau ini 1 mol C4H8O2 sebatan X ni, ini magnesium ada berapa? 1/2 darab 1. Jadi magnesium adalah 0.05 mol. Magnesium jadi 0.5 mol lah. Ya. Okey. Soalan dia suruh kira jisim. So macam mana kita nak kira jisim? Bilangan mol jisim bagi jisim molar. Jisim ialah bilangan mol darab jisim molar. So bilangan mol 0.5. Jisim molar bagi magnesium 24. So dapatlah 12 gram. Faham tak? Faham Dia nampak macam dia oleh kerana dia punya maklumat sangat sedikit, kita akan dapati susah nak kira. Okey? Okey. Nampak Ini nisbah tu mesti mula yang nisbah yang diberi, nisbahkan dengan yang dicari. Okey. So sekarang kita nak kira jisim. Nak cari jisim kena kira bilangan mol dulu. Okey. So daripada maklumat 2 mol sebatian X ni akan membebaskan nisbahkan dengan 1 mol magnesium. So kalau dia nak 1 mol je, so 1/2 bahagi 1. So jisim bilangan mol magnesium 0.5 lah. Macam roti, kulit roti. So bilangan mol darab jisim, jadi jawapannya adalah 12. Faham Tak, dia makan di tolak. Tengok, dia sorok. Dah biar. Tak curi makanan. Okey, sikit ya. Sabar sikit. Kita teruskan. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Kita nak teruskan dengan SBP. Ke Dalate. Oh, dia bukan ni apa? Pokok. Nah. Ya, dia pokok lekor. Mak lupa simpan pokok lekor. Lama lah tu mak jumpa. Kulit kucing ni tak tahu dia sorok. Adik buang je lah adik. Semua. Oh tu dah lama lah mak tak tahu bila mak beli. Mak kemas-kemas. Gemuk ni makan ni. Okey, susnya. Okey. SBP pula Okey, jadual 2 menunjukkan formula empirik dan formula bagi 3 sebatian. Okey, X. Formula empirik dia tak diberi.
tetapi diberi formula molekul. So dekat sini formula empirik dia berapa? CH2. Why? Formula empiriknya diberi, tapi formula molekul dia tak diberi. So CH2ON, tak tahu yang ni, N dia berapa tak tahu. Okey, Z kupron karbonat. Formula empirik dia kupron karbonat, formula molekul pun kupron karbonat. So, apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Sama juga, salin balik. Dengan apa kamu salin banyak kali, kamu ingat. Formula yang menunjukkan nisbah nombor teringkas. Bagi molekul atom, setiap unsur yang terdapat dalam sebatian. Okay, sekali. Formula yang menunjukkan nisbah molekul teringkas bagi bilangan atom setiap unsur yang terdapat dalam sesuatu sebatian. Salin balik. Benda yang sama. Salin berkali-kali, saya rasa kamu boleh ingat. Okey, seterusnya. Formula empirik. Tulis formula empirik bagi X. Tadi kita dah tulis dah. Iaitu CH2. Formula empirik bagi X ialah CH2. Okey. GSM molekul relatif bagi Y ialah 116. Tadi Y kita tak tahu kan, formula empirik dah tahu. Tapi formula molekul tak tahu. Tetapi dia bagi pada kita JMR bagi sebatian Y adalah 116. Tentukan formula molekul bagi Y. Jadi CH2 kita tulis yang tadi. CH2ON sama dengan 116. C2O, CH2. Okey, macam nak kira? So, karbon 16. Hai, pelan sikit malu anak kelas. 1. Tambah oksigen 16. Semua ni N. Okey, so 16. Betul ke? Sorry, mesin bagi Y. Ayolah. 16 tambah 16, 32. 32 tambah 2, 34. N ialah 116 bahagi 34. Dapat berapa? Tak, belum lagi. 116 bahagi 34. So jawapannya ialah dapat berapa? Betul ke saya buat ni? Bahagi 34. Kenapa dapat 34? Cuba kira tengok. Saya salah ya? Molekul relatif. Cikgu, soalan BI dia lain. Sekejap, dia bagi 180. Oh. Kalau 180 dapat berapa? 180. Kita tengok 180 bahagi 34. Cikgu, C tu memang 16 cikgu. Bukan 12 Apa? Ya Allah, betul lah aku. Bengong cik ni. 16 oksigen lah tu. 12 lah kan? Tambah 2, sorry. Jadi berapa? 12? 30. Aduh.
Mengong. 230. So 30. So 180 bagi 30 lah kan? Dapat 6. Jadi N tu 6. Jadi C 6, H 12, O 6. Kita jangan pakai 116 ni lah. Kalau mana satu? Kalau 116 bagi 30 dapat soal dapat apa? Point kan? 3.86. Tu tak payah pakai lah. Pakai 180 lah. Typing error agaknya kot. Betul lah. So jadi dia nak formula molekul. Jadi formula molekul C6, H12, O6. Okay, tulis. Alah, rasa tak sempat kita nak bincang. Tak apalah, kita habiskan ni lah. Sikit lagi hari Jumaat kita bincang. Kita sambung dengan soalan esei. Okay, Jumaat lah. Tak sempat sini. Kailan mansir. Tayang pula. Tak berbuka mansir. Sebab ikan mansir. Ikan tinggal 5-11 tak ada habis. Okay. So, teruskan. Y dihasilkan semasa fotosintesis. Betul lah. Ini glukosa. C6, H12O6. Y dihasilkan semasa fotosintesis. Proses fotosintesis adalah ditunjukkan di bawah. Karbon dioksida bertindak balas dengan air, hasilkan Y iaitu glukosa dan oksigen. Berdasarkan jawapan anda di C, seimbangkan persamaan di bawah. C6, H12O6. C6, H12O6. Okey. So, duit tak bagi pun kat dia. Karbon ada 6. So seimbangkan. Macam mana seimbangkan? Karbon ada 6. So ini pun 6. Hidrogen ada 12. Kat sini ada 2. So 6. Jadi 12. Oksigen sekarang 12 tambah 6. 16. Kat sini 6. Yang ini pun, kat ini letak berapa? Supaya jadi 6. Sekejap Oksigen sekarang 6 kali 2, 12. Tambah 6. Jadi 18. So 6. Oksigen 6. Ini kena tambah berapa supaya jadi 18? 6. Nak tak berapa? 6. Oksigen sekarang 6 kali 2, 12. 6, 12 tambah 6, 18. Jadi 6 kurang berapa lagi? 18 tolak 6, 12. So ini 6 lah kan? 6 kali 2, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So dapat 6. Ini tindak balas dia. Faham? So, nyatakan dua maklumat yang boleh disimpulkan. Yang ini sama seperti yang kita bincangkan tadi. So, maklumat tersebut ialah, maklumat yang pertama kita dapati bahawa kita ceritakan pasal karbon dioksida ni . So, maklumat pertama, karbon dioksida dan air adalah bahan tindak balas. Adalah bahan tindak balas. Manakala C6H12O6 adalah
dan oksigen adalah hasil tindak balas. Okey. Ataupun kamu nak cerita bahawa 6 mol karbon dioksida diperlukan dan 6 mol air diperlukan untuk menghasilkan 1 mol glukosa dan 6 mol oksigen pun boleh. Oh ya, ini kita boleh jadikan sebagai maklumat yang kedua. So 6 mol karbon dioksida bertindak balas dengan 6 mol air, ya, untuk menghasilkan berapa mol? Untuk menghasilkan 1 mol glukosa dan 6 mol oksigen. Okey. Cukuplah maklumatnya 2. Okay, boleh salin. Senang kan? Okey. Okay, lepas ni kita akan ada eksperimen sikit tu yang lepas ni banyak juga. Okey, maknanya nanti kita habiskan yang penyediaan formula empirik tu, tindak balas tu. Lepas tu kita sambung dengan soalan esei yang saya suruh print tu. Soalan esei tu sikit je tu. Ada lagi banyak lagi. Kita akan jawab dari masa ke semasa. Okey, ada berapa soalan setakat ni? Tak ada, kita teruskan sikit lagi. Dah salin? Tak nak. Sebelah ni. Kuat. Okey, sikit ya. Mendakkan kuprum 2 karbonat, CuCO3 dan larutan natrium nitrat terhasil apabila kuprum 2 nitrat bertindak balas dengan natrium karbonat. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas pemendakan. Apa formula natrium nitrat? Ingat tak formula natrium nitrat? Kalau tak ingat, buat macam ni. Natrium nitrat. NO3 2. So ini 2, ini 1. Jadi formula dia NaNO3 2. Bertindak balas dengan natrium nitrat, kuprum nitrat kan? Kuprum karbonat. Ya Rabbi. Sekejap. Mendakkan kuprum 2 karbonat dan larutan natrium nitrat terhasil apabila kuprum 2 nitrat. Tersilap cikgu. Kuprum 2 nitrat, Cu, kuprum pun 2 maknanya, kuprum Cu minus negatif. Aduh, kenapa dia petang kot, dia bengong sikit nitrat. Cu2. Aduh, NO3 minus. Tengok, 1, 2. So, CuNO3 2 bertindak balas dengan natrium karbonat Na2CO3. Okay. Natrium karbonat. So 2, ini 1. Hasilkan apa tadi? Kuprum karbonat dan natrium nitrat. Okey, Cu. Nitrat ada 2. Ni ada 1. N ada, ni ada 1. O ada 6. Ni ada 6. O ada 6, 7, 8, 9. Ada 9. Natrium ada 2. So letak dulu natrium 2 kat sini.
Okay. So 2, natrium ada 2, oksigen ada 6. So seimbang. So terhasil lah. Faham? Okay. Selesai ni pun kamu kena praktis lah untuk ingatkan syarat. Okay. Ada berapa soalan setakat ni? Boleh? Okay. Lengkaplah soalan negeri. Soalan SPM. Okay. So untuk minggu depan kita nak teruskan dengan kalau yang tak print lagi muka surat 24, 25, 26, 27, 28 minggu depan apa? Hari Jumaat kan? 29 serta saya nak sambung dengan soalan esei yang saya bagi tu. Kalaulah siapa rajin nak buat, cuba buat. Nanti daripada situ saya boleh tengok markah. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ni. Okey. InsyaAllah, good luck. Okey. Belajar betul-betul. Masa kamu banyak lagi. Okey. Itu saja. Terima kasih cikgu. Allah. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Memanglah dapat orang student je. Oh, sikit lah. Oh, Profesor Dirajat Engku Azim meninggal. Bulat tu apa? Binatang ke buih? Mana? Tak ada.